Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid tahun 6 USM. Baiklah, pada hari ini, hari Isnin bersamaan dengan 21 Jun 2021, kita akan teruskan lagi dengan sesi PDPR bagi minggu yang kedua untuk subjek Bahasa Melayu. Oleh itu, cikgu harap semua murid bersedia dalam sesi kelas pada pagi ini. Baiklah, sebelum cikgu mulakan, suka cikgu ingatkan bahawa kita masih lagi berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Oleh itu, cikgu harap semua murid dapat patuhi SOP yang telah ditetapkan serta sama-sama kita mencegah wabak COVID-19 daripada terus berleluasa. Semoga kita semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Baiklah, tema kita pada hari ini ialah tema keselamatan diutamakan. Unit adalah unit 12 iaitu fikir sebelum klik. Kemudian tajuk kita pada pagi ini ialah pembayaran dalam talian. Seterusnya SP inilah standard pembelajaran kita 2.5.1 murid membaca, memahami dan menyusun maklumat. Baiklah, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, baca dan fahami. Sebelum itu, cikgu harap ketika mana murid-murid menonton video ini, murid-murid juga perlu buka buku teks masing-masing sebagai rujukan utama kerana cikgu jadikan buku teks sebagai rujukan untuk PDPR pada kali ini. Jadi, murid-murid boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6 pada muka surat 64. Baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah kemahiran membaca, iaitu dengan tajuk pembayaran dalam talian. Baiklah, dalam zaman teknologi yang serba canggih pada hari ini, cikgu percaya ramai di antara kita yang tahu bagaimana untuk melakukan pembayaran dalam talian, terutamanya apabila melibatkan jual beli barangan. Baiklah, kita lihat dulu petikan ini, kita baca bersama-sama. Okey. Ibu berhati-hati jika membayar bil elektrik melalui internet, kata Amar. Amar, boleh tolong ibu? Tanya Puan Aminah. Boleh ibu? Jawab Amar. Amar pun menerangkan cara pembayaran bil dalam talian kepada ibunya. Puan Aminah memasukkan kata pengenalan diri. Selepas itu beliau menaip kata laluan. Puan Aminah tidak menggunakan nombor yang mudah, dikenal pasti seperti nombor kad pengenalan. Sebelum itu, Puan Aminah memastikan laman sesawang yang dilayarinya betul. Beliau tidak mahu tersilap semasa memberikan maklumat peribadi. Beliau amat berhati-hati walaupun diminta atas urusan rasmi. Langkah seterusnya, Puan Aminah mengklik bahagian pembayaran bil. Beliau mengisi maklumat seperti nama penuh, nombor akaun dan jumlah bayaran. Selepas menyemak maklumat pembayaran itu, beliau mengklik butang pengesahan. Akhir sekali, beliau mengklik butang keluar setelah beliau memastikan segala maklumat pada skrin itu betul. Dan masuk pada dialog bawah ni, Ibu, saya akan membuat peta alir tentang cara pembayaran bil dalam talian. Peta alir ini akan memudahkan ibu untuk membuat pembayaran bil-bil lain, kata Amar sambil memegang sebatang pensel dan sehelai kertas. Baiklah, itu sahaja petikan kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, seperti mana yang kita lihat dalam petikan kita pada hari ini adalah cukup mudah dan cukup senang. Jadi, kita tengok balik dalam petikan. Petikan ini menceritakan bagaimana Ibu Amar dia meminta Amar untuk membayar bil elektrik melalui internet. Jika sebelum-sebelum ini bil-bil internet, bil-bil elektrik, bil air dan lain-lain bil biasanya dibayar di kaunter pembayaran. Contohnya di pejabat pos dan kaunter-kaunter pejabat yang berkenaan. Tetapi selari dengan peredaran zaman, bil-bil internet, bil-bil elektrik, bil-bil air dan lain-lain pembayaran dilakukan secara atas talian. Lebih-lebih lagi jika kita ingin membeli barangan. Kita ada pelbagai jenis platform perniagaan berasaskan atas talian. Cikgu percaya dan yakin ramai maklum bahawa
membeli barangan atau membayar bil secara atas talian ataupun secara online adalah lebih mudah dan cepat. Akan tetapi kita perlu berhati-hati dan berwaspada ketika menggunakan internet untuk membuat pembayaran dalam talian. Okey, seperti yang kita sedia maklum, beberapa langkah telah diambil oleh Ammar untuk membayar bil ibunya iaitu Puan Aminah. Sebagai contoh ialah Puan Aminah tidak menggunakan nombor yang mudah dikenal pasti seperti nombor kad pengenalan. Okey, ini adalah poin yang penting di mana kita selalunya menggunakan password ataupun kata laluan yang kita biasa ingat. Contohnya nombor telefon, nombor kad pengenalan, tarikh lahir dan lain-lain. Jadi nombor-nombor ni adalah nombor-nombor yang sangat mudah dikenal pasti. Bukan sahaja oleh kita tetapi oleh orang lain. Jadi nombor-nombor seperti ini adalah amat berbahaya. Jika diketahui oleh orang lain, maka kita punya tahap keselamatan untuk melakukan pembayaran adalah berada dalam keadaan rendah lah. Sangat bahayalah maksudnya. Okay, duit kita mungkin di dalam bank boleh dicuri atau boleh diambil. Okay, kemudian Puan Aminah memastikan laman sesawang yang dilayarinya betul. Okey, itu yang kedua. Okey. Yang pertama menggunakan nombor tidak menggunakan nombor yang mudah. Kemudian memastikan laman sesawang yang dilayarinya betul. Maksudnya bukan fake account ataupun akaun palsu. Sekarang ni banyak akaun palsu meminta macam-macam jenis bayaran kepada kita. Jadi, murid-murid diminta berhati-hati untuk melayari laman sesawang. Pastikan laman sesawang yang sah dan sahih sahaja apabila kita ingin melakukan sesuatu pembayaran. Okey. Kemudian, kita tengok yang seterusnya. Beliau tidak mahu tersilap semasa memberikan maklumat peribadi. Beliau amat berhati-hati walau diminta atas urusan rasmi. Maksudnya, apabila kita menggunakan platform pembayaran dalam talian ataupun secara online melalui internet, maka maklumat-maklumat peribadi kita, maklumat-maklumat penting kita perlulah diserahkan secara berhati-hati. Maksudnya tidak boleh sewenang-wenangnya kita memberikan alamat, nombor telefon, nombor akaun bank kita, okey, dan lain-lain lah. Lain-lain maklumat peribadi kita sesuka hati. Okey, kita tidak boleh. Kita hanya boleh benarkan atau berikan maklumat peribadi kita kepada orang-orang ataupun pihak-pihak yang berkuasa atau diminta untuk urusan rasmi sahaja. Okey, langkah seterusnya Puan Aminah mengklik ataupun menekan bahagian pembayaran bil. Okay, ini untuk bayar bil. Kalau kita untuk bayar bil, menekan pembayaran bil, beliau mengisi maklumat seperti nama penuh. Okey, ini penting, nama penuh, nombor akaun dan jumlah bayaran yang diperlukan. Setelah masukkan semua maklumat itu, semak maklumat. Okey, selepas menyemak maklumat, maksudnya kena semak betul-betul maklumat supaya nama penuh kita betul, nombor akaun kita betul dan jumlah bayaran juga perlulah betul. Tidak boleh kurang dan tidak boleh terlebih. Jadi, selepas menyemak maklumat pembayaran itu, beliau mengklik butang pengesahan. Okey, kita selalunya akan dapat butang pengesahan jika kita membayar bil atau membeli barangan. Akhir sekali, beliau mengklik butang keluar. Okay, log out atau butang keluar setelah beliau memastikan segala maklumat pada skrin itu betul. Ini juga adalah perkara yang penting jika kita ingin membuat pembayaran dalam talian. Baiklah. Untuk yang di bawah ni, kemudian Ammar ingin membuat satu peta alir berkenaan tentang cara untuk membuat pembayaran bil-bil. Okay, cara untuk membuat pembayaran bil-bil dalam talian, supaya memudahkan ibunya iaitu Puan Aminah untuk melakukan pembayaran lah. Jadi dia murid-murid dapat lihat dalam buku teks masing-masing muka surat 64 itu, di bawah ni ada peta alir. Okey, peta alir di sini ada 6 kotak. Okey, 1 kotak telah pun diisi. Kemudian ada lagi 5 kotak kosong. Jadi cikgu mahu cikgu mahu murid-murid fikirkan apakah langkah-langkah seterusnya untuk memastikan pembayaran dalam talian dilakukan secara betul dan tepat. Okey, kita tengok sebelah. Okey, ni latihan dia. Okey, ni kotak yang cikgu telah perbarui lah.
Sebab kotak di sebelah ni tak nampak, kurang jelas, jadi cikgu perbarui di slide ni. Okey, susun dan lengkapkan carta alir di bawah. Rujuk buku teks muka surat 64. Okey, tugasan pada hari ini adalah sangat mudah dan sangat senang. Jadi murid-murid hanya perlu lengkapkan, okey, murid-murid hanya perlu lengkapkan kotak ini. Okey. Okey, ni laman sesawang. Maafkan cikgu, cikgu betulkan. Okey, laman sesawang. Okey. Okey, di sini sama dengan muka surat ni. Okey, sama, cuma cikgu ubah dia kotak ni supaya lebih cantik lah macam ni. Okey, jadi murid-murid lengkapkan menggunakan idea sendiri. Apakah langkah-langkah yang seterusnya untuk kita membuat pembayaran dalam talian? Okey, kemudian pastikan murid buat latihan ini dalam buku latihan pemahaman. Jika tiada buku pemahaman, murid-murid boleh buat dalam apa sahaja buku latihan bahasa Melayu ataupun di dalam kertas. Setelah selesai, ambil gambar ataupun hantar dokumen yang awak buat ke WhatsApp cikgu lah, WhatsApp ataupun Telegram cikgu. Okey, jika tidak faham, tolong ulang semula video ini, dan jika masih juga belum faham, maka murid-murid boleh bertanya terus kepada cikgu. Dan satu lagi, cikgu ingin pesan bahawa tolong siapkan atau selesaikan kerja-kerja yang sebelum ini. Okay, cikgu harap murid-murid dapat selesaikan semua tugasan yang diberikan kerana cikgu akan rekod segala kerja buat murid-murid. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.